Tulan kehilangan MH370 ni, Miza. Ya, betul tu Syaril. Bagaimanapun misi pencarian boleh mencari lebih efektif dengan bantuan teknologi terkini dan seperti cadangan penggunaan teknologi cloud computing dalam penerbangan komersial. Ya, itu yang akan kita bincangkan. Yang mana kami jemput ke studio pada hari ini ialah Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, Ketua Pegawai Pembangunan Industri Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Datuk, terima kasih sudi bersama kami hari Minggu ni. Ya, terima kasih. Terima kasih atas inputnya. Okey, terima kasih Datuk. Jadi seperti yang telah umum maklumkan, Datuk Seri Ahmad Sabri telah menyatakan pandangan beliau mengenai penggunaan cloud computing ini pada persidangan pembangunan telekomunikasi dunia di Dubai. Jadi mungkin Datuk boleh perjelaskan bagaimanakah teknologi ICT, contohnya melalui teknologi cloud computing, pembangunan dan penggunaan teknologi komputer dengan menggunakan internet sebagai ruang dalam menyimpan semua data ini boleh membantu. Baik, terima kasih. Seperti yang dinyatakan tadi, teknologi black box ni merupakan satu teknologi yang telah lama digunakan untuk industri penerbangan ni. Teknologi black box ni kalau tak silap saya dah usia dia selama 30 tahun. Dan kenapa black box ni digunakan? Kerana data yang disimpan dalam black box ni merupakan saiz yang besar. Jadi kalau kita dapat lihat dari segi teknologi yang kita ada pada hari ini, salah satu daripada teknologi yang kita nampak relevan ialah yang kita namakan sebagai cloud computing, di mana yang kita cuba kaitkan ialah penghantaran data yang disimpan dalam black box tu boleh dihantar kepada pusat-pusat data ataupun data center yang terletak di at ground level ataupun di bumi dan sebagainya, melalui penyambungan ataupun konektiviti, sama ada melalui satelit ataupun juga dari perhubungan jalur lebar ataupun broadband. So kita cuba kaitkan sebab cloud computing pada hari ini telah ada. Kita ada sebagai contoh perkhidmatan macam Instagram dan sebagainya, ataupun Google sendiri pun ada cloud computing, di mana apa maklumat, data, files, kerja-kerja kita simpankan dalam cloud computing dan kita boleh akses daripada mana kita berada menggunakan apa-apa device ataupun gadget yang kita ada, selagi mana kita ada konektiviti. So itu yang kita cuba ketengahkan dalam perkara inilah, yang seperti yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri Menteri. Baik, kalau bercakap mengenai cloud computing ini, sebelum ini seperti yang kita ketahui, ramai sebenarnya pakar-pakar penerbangan memperkatakan semasa kejadian Air France 447 pada tahun 2009 sudah ada sebenarnya cadangan untuk diadakan perkara-perkara sebegini, tetapi ialah kita tahu tragedi melibatkan pesawat ini bukan berlaku tiap-tiap tahun, dia durasi masa yang lama dan setelah itu ia macam hilang begitu sahaja. Jadi sejauh mana kita nak terapkan pentingnya penggunaan komunikasi ICT dalam industri penerbangan ini, Datuk? Baik, seperti dinyatakan selepas insiden Air France Flight 447 tu, teknologi untuk menghantar data daripada black box ke bumi dan sebagainya, ke stesen-stesen bumi telah dibincang-bincangkan, telah dihawar-hawarkan. Cuma dari segi fokusnya tiada kesinambungan ataupun tiada follow up. Apa yang kita ada pada hari ini ialah infrastruktur jalur lebar ataupun broadband, dan juga dari segi teknologi satelit yang telah berkembang daripada masa tahun 2009-2010, walaupun dalam span ataupun jurang sebanyak 4-5 tahun banyak yang telah berkembang dari segi teknologi. Salah satu daripada yang kita dapat lihat ialah dari segi data compression. Kemungkinan masa dulu mula-mula ditimbulkan pencadangan ni masih lagi berfikir dari segi narrowband. Jadi kalau kita tengok, kalau narrowband, jumlah data yang kita nak hantar melalui narrowband mungkin akan mengambil masa yang lama. Ditambah pula dengan perhubungan satelit yang mana dia pun mengambil masa yang lama, sebab dia ada jarak yang jauh yang dia kena pergi. Kalau kita kumpulkan semua ni dan kita bandingkan apa yang kita ada hari ini dengan teknologi compression
teknologi jalur lebar ataupun broadband, kita boleh melalui satu pendekatan yang lebih efisien. Ditambah pula dengan kemunculan data center ataupun pusat-pusat data yang banyak pada hari ini yang mempunyai capability yang daripada dari segi data sekecil-kecil sampailah data yang sebesar-besarnya, lengkap dengan semua orang kata security measures sekali. So itu yang kita nak cuba ketengahkan pada ketika ini. Ya, dalam hal ini siapa yang memainkan peranan penting? Maksud saya, kalau kita Malaysia berminat untuk melaksanakan program-program sebegini, adakah kita boleh melakukannya tanpa melibatkan agensi-agensi pembuat kapal terbang itu sendiri? Seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Menteri, kenyataan polisi ataupun polisi statement yang telah dinyatakan ialah pada platform mesyuarat Kesatuan Telekomunikasi Sedunia ataupun di ITU, International Telecommunication Union. Kita akan menggunakan platform yang sedemikian dan kita akan memanggil semua yang relevan dan kita akan berbincang. Pada mulanya kemungkinan yang perlu kita bincangkan ialah dari segi standard. What kind of standard that we want to refer to? Apa standard dia? Dan bila kita dapatkan standard, baru kita boleh maju daripada situ dan seterusnya. Kebiasaannya dari segi teknikal ni tak ada masalah. Yang masalah dia mungkin dari segi regulatory ataupun komersial. Dari segi penghantaran data. Data yang dimaksudkan adalah data yang besar. Who will bear the cost of the transferring of the data? Siapa yang akan menanggung kos? Itu yang sentiasa dibangkitkan, mengenai kos. Mengenai kos. Biasanya kalau mengenai kos, semua negara mestilah orang kata bersatu hati dalam membuktikan bahawa komputeran cloud ini berjaya ditubuhkan. Tidak seperti yang selepas berlaku seperti Efran. Benda tu mungkin ada tapi terus lenyap. Jadi Datuk ada mengatakan bahawa tadi dia mengumpulkan satu data. Adakah kemungkinan penggunaan sistem ini boleh memudahkan sistem itu digodam ataupun dihack oleh sesetengah? Baik. Isu mengenai infrastruktur ICT ataupun sistem-sistem ICT, pertamanya kita tidak boleh lari daripada ancaman godaman dan juga serangan-serangan virus dan sebagainya. The ICT system is always vulnerable to attacks, malware, viruses and so forth. Jadi bagaimana kita mengatasinya ialah dengan cara kita menguruskan pusat-pusat data yang kita ada sekarang ni melalui firewall, melalui antivirus dan sebagainya. Ini sahaja cara yang kita ada dan as long as we are up to date, kita terkini dengan firewall, dengan kita punya defend dan sebagainya, sepatutnya tak ada menjadi masalah itu. Memang perlu dinyatakanlah we are the ICT system is vulnerable to even interception, even interception. But if everything is in place, sepatutnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya, apabila kita bercakap mengenai cloud computing ini, mesti rakyat semua juga mahu mengetahui antara kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau kita perbandingkan dengan kotak hitam, kotak hitam hanya limitasi untuk rakaman perbualan kokpit itu hanya limitasinya 2 jam saja. Tetapi kalau menggunakan cloud computing ini mungkin dia unlimited. Apa yang kita nyatakan di sini, pencadangan untuk kita gabungkan kotak hitam ataupun black box dengan ICT bukan untuk menggantikan tujuan black box. It's not about replacing the black box. It is about redundancy ataupun it's about complementing. Dari segi data yang kita hantar dari semasa ke semasa, kita boleh kategorikan data mana yang kita perlu hantar dan data mana yang kita perlu simpan dalam kotak hitam. Jadi kegunaan kotak hitam masih ada lagi. And then kalau kita lihat bila aircraft ataupun kapal terbang tu bila dia lalu di atas permukaan bumi, tanah, on land,
akan ada stesen-stesen bumi yang dia lalui. Jadi komunikasi ataupun perhubungan tu boleh dijalankan tanpa melalui ke satelit. That is another option lah. Kalau dia berada di atas permukaan air ataupun laut, there is no other way, that it has to go through satellite. Dia kena pergi balik kepada satellite. So dari segi data yang dihantar, mungkin kalau semasa melalui permukaan bumi, maybe less data yang perlu dihantar, tapi kalau semasa di laut mungkin more data perlu dihantar. Jadi dari segi itu saya ingin mengingatkan baliklah penggunaan teknologi yang kita cuba cadangkan di sini bukan tujuan dia untuk menggantikan black box ataupun kotak hitam, tapi more kepada complementing ataupun as a redundancy. Datuk, selain daripada kita melihat ruang-ruang kelebihan yang ada pada sistem telekomunikasi ini sendiri, mungkin juga apa antara kekangan-kekangan yang ada jika kita melaksanakan sistem ini? Seperti yang kita dapat tahu, selain daripada kos lah kan? Ya, selain daripada kos, salah satu daripadanya ialah yang dinyatakan tadi ancaman digodam. Ancaman digodam. Kemudian tu mungkin dari segi flexibility penggunaan, bila yang kita maksudkan di sini ialah kita akan cross border, kita akan melalui satu satu border kepada satu border yang lain. Di sini yang saya nak nyatakan di sini is peranan badan-badan regulatory, di role of the regulatory bodies. So dalam perkara ni bukan sahaja pihak ITU, kita kena bekerjasama dengan pihak ICAO, International Civil Aviation Organization, IATA, IATA dan sebagainya. So bila kerjasama ini yang kemungkinan akan mengambil masa yang lama untuk mencapaikan satu persetujuan. Ini yang merupakan satu, kalau saya boleh gunakan batu penghalang lah. Tapi that is not to say that it will not it cannot happen. It can happen. Maybe because something new, that it will take time for this to happen. Okay, jadi selepas Datuk Seri menyatakan pandangan beliau mengenai cloud computing ini, jadi bagaimanakah respon dari negara-negara lain pada waktu itu? Saya masa itu saya tak hadir pada sidang di Dubai tu, tapi saya dimaklumkan respon ataupun sambutan daripada delegasi antarabangsa yang hadir sangat memberansang, sangat mereka menerima. Ada yang telah mendengar seperti mana cadangan ini telah keluar semasa flight Air France 447 dulu, dan nyatakan bahawa tiada follow through. So bila pihak kita Malaysia mengutarakan semula, dan mungkin masanya memang tepat pada masa ini, dengan backing ataupun sokongan daripada ITU dan sebagainya, kita nampak sambutannya sangat menggalakkan. Dan saya dimaklumkan kita dalam perancangan untuk mengadakan mesyuarat pertama kumpulan kerja seawal bulan Mei ini, dan insya-Allah Malaysia akan menjadi host. Mesyuarat pertama bagi kumpulan kerja di bawah ITU ni, di bawah ITU dalam membincangkan isu ICT dan black box. Ya, alang-alang Datuk sudah menyentuh mengenai ITU, International Telecommunication Union ini. Kalau kita boleh perjelaskan secara menyeluruh kepada para penonton peranan ITU, sebab kalau saya lihat antara peranan-peranannya membantu penyelarasan piawaian teknikal seluruh dunia, penggunaan global spectrum radio. Jadi banyak perkembangan-perkembangan yang dibincangkan di peringkat ITU. Adakah untuk industri penerbangan ini salah satu segmennya turut terpapar dalam ITU? Apa yang umum ataupun common dalam industri penerbangan ialah penggunaan teknologi ICT ataupun penggunaan spektrum, ataupun yang teknologi wireless. Daripada segi itu, ITU yang manage ataupun menguruskan isu-isu teknologi begini. Jadi tak kira sama ada ia dari segi
di bidang penerbangan, aviation, ataupun maritim, dari segi pelaut-pelaut dan sebagainya. Dia bila sampai ke bidang-bidang ini, spektrum, communications technology standards, dia akan pergi ke ITU juga. So that is the common thing lah. Seperti yang dinyatakan tadi, at the international level, dia ada kerjasama ITU dengan ICAO, ICAO dengan IMO, the International Maritime Organization. So at the working level sudah ada satu persetujuan. Dari segi spektrum dan sebagainya, kita akan refer balik kepada ITU. Dari segi ICT, refer balik ke ITU. Dan yang lain-lain kita akan refer balik ke ICAO dan ke IMO dan sebagainya. Dari segi ya, kalau kita lihat SOP-nya setelah perbincangan di peringkat ITU, di peringkat ICAO, sejauh mana lagi perbincangan yang diperlukan untuk yang mungkin mencapai kata sepakat untuk diadaptasikan program telekomunikasi ni? Di peringkat mana lagi yang perlu kita tuju, Datuk? Okey. Perjalanannya mungkin jauh. Perjalanannya mungkin jauh. Kita dalam pencadangan kita nak mencadangkan satu kumpulan kerja. Kumpulan kerja ni akan menghasilkan dokumen, kemungkinan merupakan standard. Yang mana standard ni akan dibawa untuk didaftarkan dekat di ITU level, dan juga akan dibawa untuk diperkenalkanlah kepada mesyuarat antarabangsa, platform antarabangsa yang lain. Jadi penerimaan dokumen-dokumen tu akan menjadi satu mercutanda lah. Setelah diterima, seterusnya akan dilaksanakan. After we have already drafted the document, that it gets to be adopted, implemented. Itu dia punya inilah. Datuk ada menyatakan tadi bahawa perjalanan adalah panjang. Jadi dalam mesyuarat ataupun peringkat manakah yang boleh dikatakan agak sukar untuk melepasi sebarang persetujuan? Apabila kita mengadakan mesyuarat sebegini, kita akan bersama dengan wakil-wakil daripada semua negara seluruh dunia. Dari segi ITU sendiri, ada tiga kawasan. Kawasan pertama, kawasan kedua dan kawasan ketiga. Negara-negara di Asia Pasifik tergolong di dalam kawasan ketiga. Dan Eropah dan sebagainya kedua, di Great America, the Americas will be kawasan pertama. Jadi kalau kita tengok dari segi itu pun akan ada perbezaan di antara kawasan dan kawasan dan juga sistem-sistem yang digunakan. Yang akan banyak diperbincangkan ialah bagaimana kita boleh menyamakan, standardize along these three different regions, region 1, region 2 and region 3. That could be the first thing that we want to discuss. Jadi kiranya apa-apa perkembangan pun di peringkat ITU itu perlu diselaraskan dulu sebelum dibawa ke peringkat tertinggi. Betul. Okey, kita kembali melihat dengan lebih menyeluruh ruang-ruang mengenai cloud computing ini. Kalau tadi kita berbincang mengenai kemungkinan kekangannya seperti digodam, adakah apabila sistem ini dijalankan, ramai juga menganggap ketiadaan privacy apabila kita menggunakan cloud computing ini? Mungkin rakaman-rakaman yang terus dirakam di pusat data itu boleh